Hai, berjumpa kembali dalam channel Salt and Sugar. Hari ini Kak Vida nak ajar resepi pulut kuning. Bagaimana nak hasilkan pulut yang cantik, sedap dan yang penting tak lembik. Dan juga resepi daging rendang yang sangatlah sedap. Hidang pulut kuning ni untuk mentua terus menjadi menantu kesayangan. Yelah, sebab sedap sangat. Resepi ini ringkas sahaja tapi akan memakan masa yang lama untuk memasaknya. Tapi sangat berbaloi-baloi jika mencubanya. Tanpa membuang masa, mari kita lihat bahan-bahannya. Di sini Kak Vida menggunakan 1 kg beras pulut jenama ini. Beras pulut ini dibasuh bersih terlebih dahulu dan direndam selama lebih kurang 4 jam. Lagi lama, lagi bagus. Kemudian tambahkan asam keping. Fungsi asam keping ini ia membuatkan pulut menjadi lebih berkilat dan cantik. Selepas itu, tambahkan lebih kurang 1 sudu besar serbuk kunyit. Kacau sehingga sekata. Okey, kita sediakan bahan-bahan untuk rendang terlebih dahulu. Sediakan 25 ulas bawang merah, 1 inci lengkuas, 2 inci halia, 1 inci kunyit dan 12 ulas bawang putih. Bahan-bahan ini kita hiris kasar sebelum kita masukkan ke dalam pengisar. Masukkan bahan-bahan yang dipotong tadi ke dalam pengisar. Kemudian masukkan sedikit air. Dan bolehlah kisar bahan tersebut sehingga halus. Oh ya, terlupa pula kalau kita nak masukkan serai. Anda boleh masukkan serai masa awal-awal tadi tau. Potong halus-halus, lepas tu blend bersama bahan rempah tadi. Okey? Nasib baik ingat cik serai kita ni. Kalau tidak, tak lengkaplah rempah rendang kita. Bila dah siap kisar, kita tepikan sebentar. Kita sediakan rempah untuk menumis pula. Sediakan bunga lawang, buah pelaga, kulit kayu manis dan daun kunyit lebih kurang 3 helai. Kita potong halus daun kunyit ini. Jangan lupa buang bahagian di belakang daun ini ya. Kalau tak buang, susah kita nak potong halus-halus nanti. Daun kunyit ini Kak Vida akan masukkan masa last nanti bila rendang kita dah hampir siap. Kemudian kita sediakan juga 5 sudu besar rempah kari daging. Campurkan sekali 6 sudu besar cili kisar. Masukkan sedikit air, kacau sehingga menjadi paste. Buah keras jangan lupa. Tumbuk lumat 4 biji buah keras. Dah sedia bahan-bahan tadi, kita boleh start menumis. Masukkan minyak dengan kuantiti yang banyak. Kemudian tumis bahan rempah dahulu, okey? Lepas itu, bolehlah masukkan paste kari dengan cili yang kita buat awal-awal tadi. Kemudian, kacau-kacau sekejap dan terus masukkan rempah yang telah dikisar halus. Tumis hingga sebati dahulu dan terus masukkan buah keras yang kita tumbuk tadi. Terus tumiskan bahan rempah sehingga betul-betul masak dan naik bau wangi rempah itu. Apabila bahan rempah dah masak, masukkan daging yang sudah dibersihkan dan sudah siap dipotong. Potongan daging ini terpulang ya. Jangan terlalu tebal atau terlalu nipis.
Pada resipi ini, Kak Vida menggunakan 1,5 kilo daging tempatan. Lagi sedap, lagi enak. Kita gaulkan daging sehingga sekata. Lepas itu tumis sehingga turun air daging. Masa ini kita jangan masukkan air dulu ya. Tunggu air daging turun dulu baru kita masukkan air. Part ini kita kena selalu gaul rempah agar rempah kita tak hangit. Lepas itu boleh masukkan 150 gram kerisik. Kat sini Kak Vida menggunakan kerisik jenama akasa. Okey, kemudian kita gaul sekata. Masak sehingga daging empuk dan sebati dengan rempah. Kemudian tambahkan air secukupnya ke dalam kuali. Oleh kerana proses nak empuk daging ini mengambil masa yang lama, kita kena letak air secukupnya agar rempah kita tak kering dan menjadi hangit. Jangan lupa tambahkan garam dan serbuk perasa. Kita boleh tutup kuali kita ini untuk mencepatkan proses daging kita menjadi empuk dan masak dengan sempurna. Ups, maaflah terpaksa cover muka Kak Vida. Ternampak pula dalam video ni. Alhai. Jangan lupa ya, buka penutup kuali dan gaul daging kita sekali-sekala untuk elakkan daging kita menjadi hangit. Apabila air dalam rendang kita ni menjadi kering dan daging masih belum empuk, anda boleh masukkan lagi sedikit air, tapi jangan banyak sangat ya. Bila daging kita dah empuk, masukkan 300 gram santan segar. Jika anda sukakan kuah yang pekat, boleh lebihkan santan. Ia mengikut cita rasa anda sendiri. Jika anda menggunakan santan kotak, masukkan 1 kotak santan jenama Kara. Okey, last sekali masukkan daun kunyit yang kita dah racik-racik halus. Okey, macam inilah rupa rendang kita apabila rendang kita dah siap, dah masak dengan sempurna. Ini rupa rendang kita bila dah sejuk. Menyelerakan bukan? Rendang kita pun dah siap, kita sediakan pulut kuning pula. Lapik pengukus dengan daun pisang atau anda juga boleh menggunakan jaring. Masukkan beras pulut yang direndam awal-awal tadi, tuskan terlebih dahulu ya. Masukkan juga daun pandan untuk pulut lebih wangi. Kemudian kukus pulut selama 1 jam. Sementara beras pulut kita dikukus, kita sediakan 300 gram santan segar, campurkan dengan 1 sudu besar garam halus. Gaul sekata. Jika anda menggunakan 1 kotak, ambil 1 kotak santan, boleh lebihkan garam untuk rasa lebih lemak santan. Jika dah siap kukus selama 1 jam, pindahkan pulut ke bekas yang lebih besar untuk proses menggaul santan. Masukkan setengah adunan santan tadi ke dalam bekas, gaul sehingga santan kering. Gaul secara kaut balik saja agar pulut kita tidak hancur. Jika anda merasakan pulut anda masih keras, masukkan lebihan santan tadi ke dalam bekas dan gaul kembali sehingga pulut menjadi lembut dan berkilat. Jika pulut kita dah digaul santan dengan sempurna, kukus kembali pulut selama 30 minit lagi. Pulut kita dah pun siap. Hasilnya, pulut kita sangat menarik, lembut dan berkilat. Apa yang penting, pulut kita tidak lembik dan penyet. Makan pun tak muak dan tersangatlah enak. Okey, semoga perkongsian Kak Vida ini memberikan banyak manfaat kepada anda. Jangan lupa like, share dan subscribe, tanda anda menyokong channel ini. Banyak resepi-resepi yang menarik pada masa akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Bye!